Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar sekalian, hari ini kita telah masuk dalam fasa 10 terakhir dalam Ramadan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan berpuasa Ramadan pada tahun ini, iaitu pada tahun 1442 Hijrah. Bermula pada 1 Ramadan yang lepas sehingga hari ini, sehingga pada saat ini, bagaimanakah kita buat checklist sepanjang Ramadan kita? Apakah amalan ibadat kita? Bagaimanakah amalan-amalan yang lain? InsyaAllah dalam 10 ataupun fasa terakhir ini kita rebut peluang yang masih ada. Kita buat pecutan yang terakhir, kita tingkatkan, kita lipat gandakan amalan-amalan kita seperti sedekah, solat sunat dan kepelbagaian amalan-amalan yang boleh kita tingkatkan untuk kita menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang ini kita perlulah rebut. Kerana apa? Kerana kita tak tahu sama ada kita akan diberi pinjaman nyawa untuk tahun akan datang. Jadi kita perlu ambil, rebut masa yang ada sekarang ini, yang masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita maklum, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan juga diturunkan Al-Quran, seperti mana yang kita dengar ayat-ayat Al-Quran yang telah dibaca ataupun yang dibaca, yang sering dibaca oleh ustaz-ustaz yang berkenaan arahan perintah berpuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Diturunkan pada bulan Ramadan itu Al-Quran untuk apa? Hudal linnas, untuk petunjuk kepada sekalian manusia. Antara yang kita boleh menunjukkan kita ni beriman kepada Al-Quran adalah dengan kita membaca Al-Quran itu sendiri. Ulama mengatakan al-muta'abbid bitilawatihi. Kita membaca Al-Quran itu sendiri. Tapi janganlah kita semata-mata mengambil membacanya sahaja. Kita juga perlu bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Ya, untuk apa? Untuk kita lebih memahami isi kandungan dan pengajaran dan juga implikasi dan impak kita kepada dunia hari ini. Dan insya-Allah pada kali ini, pada siri ini, marilah kita sama-sama bertadabbur satu ayat Al-Quran yang sering kita baca dan dekat dengan kita, yang kita buat gantung di dinding sebagai perhiasan di rumah-rumah dan juga dijadikan stiker dalam kereta kita. Ayat tersebut hanyalah satu ayat, iaitu ayatul kursi. Di manakah ayat kursi kedudukannya dalam Al-Quran? Kadang-kadang bila ditanya di manakah kedudukan ayat kursi itu dalam Quran, kita macam terpinga-pinga. Kadang-kadang kita tahu, cumanya agak lambat sikit di mana kedudukan ayatul kursi tersebut. Jadi sebagai peringatan kepada semua, ayat kursi ini berada dalam surah
Al-Baqarah ayat 255 dan berada dalam juzuk yang ketiga, yang kalau kita baca dalam Mushaf Osmani itu bermulanya Tilkar Rusul, juzuk yang ketiga. Dan kalau kata tuan-tuan melihat dalam Mushaf Osmani, ayat kursi ini berada dalam muka surat 42, ya. Ayat tersebut, ayat kursi ini dimulakan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, ya, dimulakan dengan nama Allah. Ulama membahaskan Allah ini adalah lafzul jalalah yadullu ala jamal wal kamal. Okey, yang menunjukkan kepada sifat Allah, keelokan Allah dan juga kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Specialnya ayat ini dimulakan dengan Allah di depan. Okey, kita tengok kalau kita melihat kepada amalan solat kita, semasa kita qiyam, kita mengangkat takbiratul ihram, apa kita sebut? Kita sebut Allah. Jadi kita sebut Allah. Kita nak sembahyang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dengan ayatul kursi dimulakan dengan lafaz Allah. Di sini untuk melihat gambaran bahawasanya ni Allah itu adalah Tuhan kita, pemilik kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilah, ya, tiada, tidak. Allah itu adalah bukan, tiada Tuhan melainkan Allah, ya, melainkan dia tu Allah, dia tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah itu? Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu ini dan Qayyum ini antara daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Al-Hayyu? Apakah Al-Qayyum? Al-Hayyu yang Maha Hidup. Allah itu adalah Maha Hidup. Dalam bahasa Melayu sangat inklusif penggunaan Maha tu. Penggunaan Maha ni adalah untuk bertaraf yang menggambarkan ada ketinggian, yang menggambarkan adanya keagungan. Okay, Maha Hidup. Maksudnya Maha Hidup ni yang selama-lamanya hidup, bercanggah dengan sifat makhluk, bercanggah dengan sifat manusia yang akan mati. Okey, menggambarkan yang Maha Hidup. Jadi kita sebagai makhluk, sebagai manusia pasti akan mati. Allah tak akan mati. Ya. Isunya, apakah kita selaku manusia bersedia untuk mati? Ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Maha Hidup. So kita manusia bercanggah dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni insan yang lemah dan akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri yang bernyawa itu pasti akan mati. Cumanya kita tak tahu bila akan mati. Itu saja isu dia. Sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu bila tarikh mati baginda. Al-Qayyum. Al-Qayyum apa Al-Qayyum? Yang maha selama-lamanya, yang maha kekal selama-lamanya, yang maha kekal dalam mentadbir selama-lamanya. Nampak di sini Allah itu yang maha selama-lamanya mentadbir. So tiada kuasa lain yang dapat mengatasi Allah SWT dalam mentadbir, dalam menguruskan hal-hal keduniaan dan juga akhirat. Ya. Jadi kita sebagai manusia, ya, kita kadang-kadang diberi peluang untuk mentadbir, untuk mengurus, untuk menyilia. So jawatan kita akan hilang apabila tamatnya kontrak. Sebab kita ada tempoh perkhidmatan, kita ada tempoh kontrak. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala tak ada tempoh kontrak selama-lamanya, tak ada expiry date. Jadi kita apabila mentadbir satu-satu organisasi, kena ingatkanlah kepada anak-anak buah kita, kita bukan selama-lamanya berada dengan jawatan tersebut. Orang politik, menteri akan hilang jawatan apabila jika sekiranya kalah dalam pilihan raya. Tapi Allah dalam mentadbir, dalam menguruskan, ianya bersifat selama-lamanya.
Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha selama-lamanya dalam mentadbir. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tidak menimpa baginya sinatun wala naum. Sinatun apa sinatun? Sinatun dalam bahasa Arab menggambarkan tanda-tanda mengantuk. Apa tanda-tanda mengantuk? Tanda-tanda mengantuk kita sebagai manusia adalah menguap. Tambah-tambah lagi dalam waktu tengah hari. Bulan puasa ni, tengah hari ni memang waktu yang kritikal, yang sangat-sangat, yang teramat sangat mengantuk. So kalau bermesyuarat ke dalam apa jua ke, kalau masa tengah hari ni waktu yang crucial, waktu yang mengantuk. Itu adalah manusia. Tapi Allah tak ada rasa perasaan mengantuk tu. Apatah lagi naum wala naum. Tak perlu pada tidur. Kita manusia perlu kepada tidur. Tak cukup tidur akan membuat kita ni sakit. Untuk orang normal perlu tidur dalam 45 hingga 6 jam. Itu normal. Yang deep sleep tu, itu perlu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada keperluan tidur. Kita dijadikan malam kita untuk tidur. Tapi dalam bulan Ramadan ni kita sedikitkan tidur kita pertikatkan amal ibadat untuk merebut malam qadar itu. Jadi nak ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tak pernah mengantuk. Amat sesuai lah Allah Subhanahu Wa Taala tu sebagai Tuhan kita yang patut disembah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan baginya, miliknya ma fis samawat, apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di muka bumi. So Allah memiliki segala-galanya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di planet dan mana-mana. Itu adalah min Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kecapi sekarang ini adalah sebagai pinjaman semata-mata. Jadi untuk Allah, untuk menarik balik apabila dia nak. Kalau kita kehilangan sesuatu, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah iradat Allah Subhanahu Wa Taala. So janganlah kita mempertikaikan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memiliki segala-galanya. Kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk hanyalah pinjaman daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dalam ayat kursi ni saya tak sebut tadi, dia ada walaupun satu ayat 255 dalam surah Baqarah, tapi dia ada sub ayat sehingga kan ada 9 lagi ayat untuk menceritakan dalam ayat kursi ini. So tadi kita bermula dengan Allahu la ilaha illa huwal qayyum, 1, la ta'khuzuhu sinatun wala naum, 2, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, 3. So 3 ayat yang pertama ini yang menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sifat Al-Malik Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di muka bumi. Jadi kita sebagai hamba, kita sebagai manusia, gunakanlah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan cara yang berhemat. Jangan cara berhemat. Jangan membuat sesuatu perkara ataupun meletakkan satu perkara itu pada tempat yang tak sepatutnya. Allah beri pinjam kita duduk berada di muka bumi ni, so jangan rosakkan muka bumi ni. InsyaAllah kita akan sambung pada siri seterusnya pada akan datang. Dengan itu saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.